بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Yang bermaksud, wahai orang beriman, hendakkah kamu aku tunjukkan kepada perniagaan yang akan dapat membebaskan kamu ataupun menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Perniagaan tersebut ialah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya dan berjihad di jalan Allah SWT dengan harta dan juga dengan jiwa. Itu yang lebih baik bagi kamu jikalau kamu mengetahuinya. Dan juga ganjaran kepada perniagaan ini ialah Allah SWT akan ampunkan dosa-dosa kamu dan masukkan kamu ke dalam syurga, yang mana syurga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan juga diberikan kepada kamu tempat tinggal yang elok di dalam syurga Adan. Itulah kemenangan yang paling besar. Dan tambahan lagi daripada perniagaan ini, apa yang kamu dapat, iaitu perkara yang kamu suka, iaitu nasrun minallah, bantuan daripada Allah, wa fathun qarib, dan juga kemenangan dengan pembukaan kota-kota, pembukaan bandar-bandar baru agar mereka itu masuk ke dalam Islam. Wa basyiril mu'minin, dan bergembiralah orang-orang beriman. Wahai orang beriman, jadilah kamu ansarullah, iaitu pembantu-pembantu Allah, awliya Allah, pejuang-pejuang Allah. Seperti mana Isa ibn Maryam bertanyakan kepada Hawariyin, siapakah pembantu-pembantuku untuk membantu agama Allah? Maka Hawariyun pun berkata, kamilah ansarullah, kamilah pembantu Allah. Dan telah beriman sebahagian daripada Bani Israel, dan juga telah kufur sebahagian yang lain, dan kami bantu orang yang beriman ke atas musuh-musuh mereka, dan mereka akan menjadi golongan yang menang. Kalau kita masih ingat asbab nuzul ayat ni, semalam kita bincangkan daripada hadis Abdullah bin Salam, ya, sama dalam Musnad Ahmad atau dalam Tirmizi, bila sekumpulan sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling baik untuk mereka lakukan, amalan yang disukai Allah Ta'ala dan dilakukan. Jadi ayat ini menyambung persoalan mereka. Kalau kita perasan semalam, sebelum Allah SWT pergi kepada jawapan kepada soalan mereka ni, Allah Ta'ala sudah kasih warning, iaitu jangan kau tanya benda kau tak buat. Jadi, dan jangan jadi seperti kaum Nabi Musa, kan? Dan jangan jadi seperti kaum Nabi Isa yang tolak dakwahnya. Jadi kamu jangan jadi macam itu. Tapi jawapan kepada amalan yang paling disukai, Allah Ta'ala cerita kat sini, wahai orang beriman, nak tak beritahu perniagaan yang dapat selamatkan daripada api neraka, maka itulah beriman pada Allah, berterusan beriman kepada Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah SWT, ya? Berjihad dengan harta dan juga dengan nyawa, dan itu yang sebaik untuknya. Dan ada riwayat daripada Ibnu Jarir dalam tafsir Tabari mengatakan, ayat ini ketika dia turun dulu daripada ayat yang sebelum tu, yang ayat kita baca semalam, dia turun kemudian, tapi ikut susunan dia baca dia dulu urutan. Dan ini biasalah Quran dalam tempoh 23 tahun turun tu, kadang separuh tu dia turun dulu, tetapi kedudukannya di belakang kan. Ada dia punya dia turun kemudian, tetapi kedudukannya di depan kan. Itu yang saya buat quiz dengan anak-anak murid. Saya tanya, apa ayat pertama Quran diturunkan? Jadi mereka kata Iqra, kan? Tapi saya kata, kalau kamu buka Quran, apa ayat pertamanya? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Saya kata, ini macam mana ni? Betul ke Quran yang ada pada tangan kita ni? Jadi kat situ kena faham ulum Quran. Jadi kat sini begitu juga.
Riwayat dalam Ibn Jarir mengatakan ayat yang semalam tu dia turun kemudian. Ketika sahabat tanya apakah amalan yang paling baik, ayat ni turun dulu. Bila turun ayat ni, ada separuh yang rasa Allah, ingatkan amalan yang bagus ni amalan solat je ke apa kan, ini kena jihad pula kan, dengan harta, dengan nyawa pula. Jadi dia kata ada yang nak bagi dengan Rasulullah, okeylah amalan lain okey, tapi jihad ni payah sikit lah kan. Dan ini sikap orang munafik. Kita ada cerita sikit semalam dalam Ibn Katsir, ada disebutkan riwayat ini juga. Lalu turun ayat yang semalam tu, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kau jangan cakap benda yang kau tak buat kan. Jadi itorinya kau tanya, tapi bila turun ni kau dah tak mau buat pula. Jadi itu tempelak kepada mereka. Dan kemudian ada dikatakan, kalau kita lihat, ada riwayat mengatakan ayat ni diturunkan kepada Uthman bin Maz'un. Siapa Uthman bin Maz'un ini? Ini seorang sahabat, suami kepada Khawlah binti Tha'labah. Jadi dia kata apa? Dia kata dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, dia ni tengah semangat nak beramal dengan Islam. Apa istilah kalau orang tabligh, dia kata tengah jos kan? Dia kata tengah semangat. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kau izinkan aku akan ceraikan isteri aku Khawlah, dan aku akan hidup dengan kehidupan rahbaniyah. Aku akan tak akan berkahwin, tak akan mendekati wanita, aku tak akan makan daging, aku tak akan tidur malam, aku puasa tak akan berbuka. Jadi dia semangat tak tentu arah. Dia kalau ada hadis lagi satu yang pasal Aisyah tu, yang 3 orang jumpa datang rumah Rasulullah, seorang kata nak diri, tak nak duduk-duduk, seorang kata aku tak nak kahwin, seorang kata aku. Ini Uthman bin Maz'un, dia nak buat semua. Lagi superhero, lagi legend lah kan. Okey. Jadi kata Rasulullah SAW, inna min sunnati an-nikah. Dia kata antara sunnah aku adalah bernikah. Wala rahbaniyah fil Islam. Dalam Islam tidak ada kerahiban. Innama rahbaniyatu ummati al-jihad fi sabilillah. Kerahiban di dalam agama Islam ialah berjihad fi sabilillah. Allahu Akbar. Ini Islam agama praktikal lah. Wa khisa'u ummati as-sawm. Dan begitu juga orang yang ingin menjaga dirinya daripada maksiat itu, hendaklah dia berpuasa. Wala tuharrimu thayyibat ma halallahu lakum. Dan janganlah kau haramkan perkara yang halal Allah Ta'ala halalkan kepada kamu. Wa min sunnati an anam wa aqum wa uftir wa asum. Antara sunnahku, aku tidur dan aku bangkit untuk bersalat, aku puasa dan aku berbuka. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak ikut sunnahku, maka dia bukan dari kalangan aku. Ini clear cut Rasulullah SAW beritahu. Jadi sunnah Rasulullah tu sunnah yang praktikal. Dia bukan benda yang satu benda yang payah, bukan satu benda yang adanya unsur di luar kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Islam tu agama praktikal. Waktu baru ni saya ada beritahu kepada di Mardi, saya kata Rasulullah ni seorang yang praktikal. Sunnah aja sunnah praktikal. Kenapa yang keminatan Rasulullah juga benda yang praktikal, benda yang bukan sukar kita nak buat. Antara Rasulullah kata, aku suka 3 benda, kata. Suka ibadat, suka wanita, dan suka bau-bauan. Maksud Rasulullah suka beribadat dan suka bersama dengan isteri-isterinya, dan juga suka kepada bau-bauan. Ini antara sunnah Rasulullah. Antara sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah jaga rambutnya, bawa sikat ke mana-mana kan, dengan cermin. Dan Rasulullah ada kala dia pakai serban, ada kala dia pakai ridak macam Imamul Haramain kita, ada kala dia pakai kalansuah, songkok, ada kala dia, dan banyak waktunya Rasulullah SAW free hair lah. Free aja tu yang kat dalam Syama'il Muhammadiyah. Rasulullah ada kalanya rambutnya ke belakang waktu kat Mekah. Bila pindah ke Madinah, rambut dia belah tengah. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Dulu fashion lain, sekarang sudah stylo kan. Jadi Rasulullah SAW bilang, kata fashion ahlul kitab, iaitu fashion orang Madinah ni kebanyakan ahlul kitab, mereka belah tengah, lebih aku suka daripada fashion orang musyrik gitu. Jadi benda yang Rasulullah tunjuk kepada kita perkara yang praktikal, perkara yang simple. Dan Rasulullah tidak paksa kita untuk bersusah-susah di luar tuntutan agama itu sendiri. Halakal mutanatti'un kan, bila ada sahabat yang ada luka, dia berada junub, kena hadas besar, dia pening kepala, sahabat-sahabat suruh mandi. Bila mandi mati kan, Rasulullah kata halakal mutanatti'un, celakalah orang yang melampau-lampau, celaka orang yang melampau kat situ. Jadi perkara yang simple. Dan antara perkara yang praktikal pada Rasulullah, jihad. Jihad ni benda praktikal, benda yang paling common sense. Orang kata, oh ini terorisme dan sebagainya. Kita kena faham konsep jihad. Pertama, secara clear, jihad yang pertama ialah jihad yang memang kita lawan hawa nafsu.
Lawan hawa nafsu untuk beribadah, lawan hawa nafsu untuk amalkan sunnah, lawan hawa nafsu untuk amalkan Islam, lawan hawa nafsu untuk tinggalkan perkara yang haram, lawan hawa nafsu untuk berdakwah, lawan hawa nafsu untuk kita melakukan kerja-kerja amal Islami. Ini memang jihad. Struggle itu memang dari segi bahasanya itu mau masuk jihad. Ada juhud dekat situ kan. Dan ialah nak datang kita solat malam ni pun kena berjihad juga kan. Kemudian kita nak buat amalan yang lebih lagi, Datuk Nafiah pergi ke mana? Cambodia, pergi ke Chiang Rai, itu memerlukan jihad juga kan. Dan juga kita dalam nak berdakwah pada ahli keluarga kita, itu lagi jihad lagi besar tu kan. Lagi payah kadang-kadang jihad menyampaikan Islam. Ada street dakwah, orang-orang muda kita ada pergi kat street dakwah, itu jihad tebal muka sungguh tu kan. Tetapi jihad yang paling besar ialah jihad yang kita korbankan nyawa untuk selamatkan nyawa orang lain. Sebab tu jihad qital ini nilainya tinggi, iaitu kita berjihad untuk pertahankan bumi Islam daripada dijajah, daripada orang-orang tua, wanita dan anak-anak yang tidak berdosa dibunuh, dan untuk mempertahankan Islam daripada diperkotak-katikkan, daripada dihina dan sebagainya. Itu setinggi-tinggi jihad. Dan benda ini perkara yang common sense, perkara yang tidak boleh dinafikan. Sebab tu kalau kita lihat mana-mana negara pun ada tenteranya untuk jaga border dia, ada mereka punya pasukan keselamatan untuk jaga keamanan. Itulah jihad yang dimaksudkan. Dan satu perkara menarik dalam Islam, iaitu setiap daripada kita adalah potensial untuk menjaga keamanan, untuk menjaga keselamatan dan untuk mempertahankan Islam. Dan ini merupakan ganjaran yang paling besar, perniagaan yang tidak akan rugi, dan perniagaan akan selamatkan kita pada api neraka. Dan antara ganjarannya, diampunkan dosa, dimasukkan ke dalam syurga, di dalam rumah yang elok. Jadi di syurga pun kalau kita perhatikan kehidupannya, ialah tentu kehidupan yang lebih baik, tetapi dalam Quran diterangkan kepada kita perkara yang dekat dengan diri kita. Rumah yang elok, makanan yang elok, pemandangan yang menarik, ada sungai dan sebagainya. Tetapi juga selain daripada ganjaran di syurga untuk mereka yang mati syahid, juga ganjaran di dunia. Dan maka ayat Quran ini, ayat yang ke-13, telah menceritakan bagaimana, wahai orang beriman, ni waktu mereka dekat Madinah, waktu mereka belum pergi berperang lagi ni, diceritakan antara ganjaran kamu berjihad, nasrum minallah wa fathun qarib, bantuan daripada Allah, dan juga pembukaan kota Mekah, pembukaan Iraq, pembukaan Konstantinopel dan sebagainya. Ini janji Allah SWT. Dan ayat ni cerita waktu umat Islam masih dalam keadaan begitu belum kuat lagi. Dan ini antara mukjizat ayat Quran itu sendirilah. Jadi bantuan Allah, tapi intansurullah yansurkum. Dia ada syaratnya bantuan Allah SWT. Intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Iaitu kamu bantu Allah, Allah bantu kamu dan tetapkan pendirian kamu. Kalau kamu tak bantu, Allah tak bantu kamu. Ayat seterusnya, ini ayat yang paling menarik. Ini merupakan tema kepada seluruh surah ni, surah As-Saff, iaitu Ansarullah. Ini satu seruan. Ayat ni walaupun ditujukan kepada sahabat Nabi, walaupun dialog dalam ayat ke-14, ayat penutup ni cerita tentang Nabi Isa, tapi ibrahnya al-ibrah bi umumil lafzi, iaitu ibrahnya pada umum lafaz. Dan ayat ni secara spesifik dia terpakai sehingga akhir zaman, iaitu seruan daripada Allah Taala kepada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Kita beriman, jadi ayat ni kena pada kita. Hendaklah kamu jadi ansarullah, pembantu Allah. Allahu Akbar. Apa lebih besar daripada menjadi ansarullah, menjadi pembantu agama Allah, berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, sebarkan agama Allah, menegakkan syariat Allah. Dan kita lihat hari ini bagaimana sahabat-sahabat kita, sama ada yang berada di Syria, sama ada yang berada di Gaza, sama ada yang berada di Mesir. Mesir, kita lihat begitu sedih lah apa yang berlaku. Kenapa mereka sanggup duduk dekat Rabiatul Adawiyah itu di Rabah, sanggup bertahankan bunuh? Ialah mereka kata slogannya kerana demokrasi untuk orang mudah faham. Tetapi yang penting kat situ ialah mereka membawa hasrat majoriti rakyatnya ingin mempertahankan Islam itu sendiri. Dan bila sebut Islam ni, kena faham Islam dalam bentuk yang lebih inklusif. Kadang orang ingatkan, dia mungkin nak menegakkan empire Islam. Tidak. Pada dia simple saja. Menyerahkan kuasa kepada rakyat itu satu benda Islamik. Itu yang dituntut oleh Allah SWT. Menegakkan keadilan, kan? Mengelakkan kezaliman. Kerana bila naik tentera, bila naik puak-puak ni, kita dah tengok berlaku zalim.
Jadi untuk melawan kezaliman dan demi menyaut seruan Rasulullah SAW, iaitu Sayyidul Syuhada, ketua bagi orang-orang yang mati syahid, ada dua. Pertama Hamzah, Sayyidina Hamzah, dan yang kedua, ini spesifik, ini open check ni, sesiapa boleh dapat, iaitu seorang. Rasulullah kata, rajulun qama amama imamin jair, seorang, walaupun ayat tu rujuk kepada rajul lelaki, tetapi difahami daripada hadis dan Quran, kalau rajulun itu bermaksud dia individu, boleh jadi wanita, boleh jadi lelaki, iaitu seorang individu Muslim yang berdiri di hadapan pemimpin zalim dan mendekungnya, lalu dia dibunuh. Ini ganjaran syuhada. Jadi inilah yang mereka yang berada di ribat, mereka yang berada di medan itu mendapat ganjaran. Jadi kita mungkin kita punya medan bukan kat situ kan, tapi tidak menghalang kita untuk mendoakan mereka, untuk bersama tunjukkan solidariti dan berikan tekanan dengan apa cara yang kita mampu. Dan tadi beberapa NGO, Ikram, Haluan, Abim dan sebagainya, mungkin lepas ni IQKL pun join sekali, akan buat press statement, nak berikan pressure. Pertama pressure kepada Wisma Putra lah, so buat kenyataan yang lebih ni keras lagi. Kemudian kepada ahli parlimen kita untuk gunakan segala networking mereka di peringkat antarabangsa. Kemudian pressure kepada UN, pressure kepada EU, pressure kepada Amerika untuk beri tekanan kepada Mesir itu sendiri. Dan kepada kedutaan Mesir, baru ni diadakan demonstrasi dah 2 kali, dan dia bagi amaran kalau keadaan berterusan, orang Malaysia akan keluar lagi ramai kan. Dan mungkin kita suruh dia balik lah, tapi I doubt our government will do that kan. Tapi tak apa, yang penting itu, kalau itulah berkaitan dengan di Mesir. Tapi yang paling simple di Malaysia ini, saya rasa jihad yang besar untuk jadi Ansarullah ini, untuk menjadi pembantu Allah, ialah untuk menyebarkan agama Islam. Tahap orang tak faham Islam amat tinggi di kalangan Islam, hatta di kalangan bukan Islam. Isu titas baru ni, isunya bukan kerana subjek titas pun. Kandungan ada agama Islam dalam tu 14% kan. Kalau campur perbincangannya adalah dalam 20% ada di penghujung tu. Tapi yang banyaknya cerita tamadun lain, agama lain dicerita sekali, tapi isunya ada nama Islam kat situ. Attitude Islamophobia. Jadi Islamophobia ni dia ada dua sebab. Pertama, misconception, ignorancy. Dia tak faham, dia silap faham. Lagi buruk lagi bila orang Islam kasih dia lagi celaru. Kita dengan contoh tak elok semua. Yang kedua, ini memang ada purposely engineered Islamophobic propaganda. Dan dua-dua benda ni berlaku. Jadi sebagai Ansarullah, kita nak jadi Ansarullah, inilah tugas kita, untuk hilangkan silap faham ni, terangkan, memurnikan balik faham Islam kepada orang-orang bukan Islam yang berada kat keliling kita. Tak bukan jauh sangat pun, kat keliling kita. Jadi kena gandakan usaha, sama ada melalui kita punya social networking yang kita ada. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada Ansarullah di kurun ke-21 ni, untuk lebih mudah, ada fadilat Facebook, ada nikmat Twitter, ada nikmat benda-benda Instagram dan sebagainya. Ini semua untuk mudahkan tugas kita menjadi Ansarullah, dan juga dengan perkara-perkara fizikal. Mungkin IQKL lepas ni kita boleh keluar daripada comfort zone kita lah, buat sesama program sendiri untuk outreach kepada non-Muslim, program-program ini sebahagian daripada Ansarullah. Jadi apa dikatakan? Jadi Ansarullah seperti mana Isa bin Maryam berkata kepada Hawariyin. Hawariyin ni berapa orang? Okey, riwayat yang masyhur, hatta dalam Ibn Katsir pun sebut, kata 12 orang lah pengikut awal. Dan ramai kata ni Israeliat, ikut kepada riwayat Bible tu, kata 12 pengikut Jesus itu. Sebab dalam Quran tak sebut, dalam hadis yang benar-benar sahih pun tak sebut bilangannya. Tapi tak apalah, yang pentingnya ada riwayat Ibn Katsir ni bawa kata 12, tapi berapa belas pun wallahu a'lam bisawab. Tapi yang penting pengikut Nabi Isa. Yang kita nak contohnya apa? Bila Nabi Isa tanya, siapa pembantu aku untuk berjihad di jalan Allah, maka 12 orang ni kata, atau berapa orang yang kamilah yang akan bantu kamu. Jadi Allah Ta'ala kata, tirulah orang Hawariyin ini. Dan mereka inilah yang bertebaran untuk menyampaikan ajaran Nabi Isa. Dan ikut Ibn Katsir, kata ajaran Nabi Isa selepas itu malangnya telah diselewengkan dan dibagi kepada 3 ajaran. Dan ini disebut fa'amanat ta'ifatu min bani Israel, ada yang beriman, wa kafarat ta'ifah, ada yang kufur. Jadi ada 3 golongan. Yang pertamanya, kata Ibn Katsir, satu golongan yang mengatakan Isa tu adalah Allah yang menjelma di bumi ini, dan kemudian dia telah naik ke langit.
Dan ini golongan yang kufur. Satu lagi golongan kata tidak, Isa ni anak Tuhan, dia dikirimkan untuk apakan dosa, dan kemudian dia pun disalib dan sebagainya, sebagai sebahagian daripada proses untuk mengampunkan original sin. Maka kalau kita percaya kepada itu, itulah salvation dan itulah tanda cinta Tuhan kepada kita dan maksudnya. Ini juga telah kufur. Dan kata golongan ketiga yang mengatakan Isa Abdullah wa nabiyyu wa rasuluh, dan dia telah diangkat ke langit, dan yang disalib itu orang lain, dan dia akan turun semula ke muka bumi ini. Dia kata inilah yang golongan beriman. Dan golongan beriman inilah yang menantikan kedatangan Rasulullah SAW. Bila datang Rasulullah SAW, mereka beriman kepada Rasulullah SAW, terutamanya golongan yang tinggal kat bumi Syam. Ketika diislamkan saja bumi Syam itu, maka mereka ini masuk Islam. Yang paling penting Allah Ta'ala sudahi dengan fa'asbahu zahirin, dan mereka inilah golongan yang menang. Dan insyaAllah dengan kita lihat semangat surah Saf ayat ke-14 ini, kita doa semoga Allah Ta'ala jadikan kita Ansarullah. Kita berazam di bulan Ramadan ini untuk jadi Ansarullah, dan kita titipkan roh Ansarullah dalam jiwa kita. Dan kita ambil contoh daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Ini untuk orang senior lah, kan? Bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari umur 80 tahun dah serba krom rambut dan janggutnya, kan? Tapi boleh berjihad di jalan Allah SWT dan pergi itu. Jadi kita pun kalau boleh lakukan perkara yang sama. Jadi sebelum kita sudahi, ini pendek ya, semalam dah kabur panjang kan, nak tidur-tidur. Okey. Ada pengumuman jamaah minta, ada antara jamaah kita yang anaknya mengalami musibah di luar negara dan perlu kepada urusan legal fee dan sebagainya, tapi tak cukup duit lagi RM5,000. Jadi untuk bantu jamaah kita ni, kalau boleh, kalau kita nak hulurkan sumbangan kepada Siti Hawa, kepada kepada Siti Hawa Umar, boleh serahkan sumbangan kepada Puan Siti Hawa, untuk kita sama-sama meringankan beban kepada jemaah kita tu. Dan wasallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.